Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Wah, Alhamdulillah malam ni bertemu juga kita. So, siapa yang rindu Nisa tu? Malam ni kita jumpa. Okey, bagaimana hari anda hari ni? Bersemangat ke tidak? Di hari Isnin orang kata Monday's Blue, tapi kita ni tak ada blue-bluenya. Kena sentiasa bersemangat kan? Okey, so jom kita invite lagi, kita tag lagi kawan-kawan kita, ya, sambil-sambil kita berehat kat rumah tu, sambil-sambil kawan-kawan kita berehat kat rumah, keluarga kita. So ajak diorang tonton sekali. Orang kata apa, moga-moga orang kata manfaat ni dapat disebarkan, dapat dimanfaatkan sebaiknya. Okey, so itulah dia, kita ada tadi saya perasan Kak Rosmanila antara orang yang tak awal memberi salam. Waalaikumsalam. Okey, kepada semua yang memberi salam, waalaikumsalam saya ucapkan. Okey. Okey, itu dia Cik Zariman kita dah masuk. Waalaikumsalam. Okey. So sekarang sementara ada di rumah tu, jaga diri baik-baik. Orang kata kes COVID ni semakin meningkat. Jadinya saya doakan semoga kita di bawah jagaan dan lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata jaga diri dan keluarga. #rakyat jaga rakyat. Gitu. Okey. So kepada anda yang sedang menonton, so tag rakan-rakan anda, share supaya kita kongsikan sama-sama, sebab malam ni memang sangat-sangat istimewa. Saya tahu dah hujung-hujung bulan ada yang down lah, ada yang orang kata ada yang semangat dengan semangat baru. Bulan baru, semangat baru. Okey. Kalau anda sayang kawan-kawan anda, kena tag diorang. Ajak diorang join live ni. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang mungkin ada yang terlupa. Oh, malam ni ada live lah, lupa kan. Ada juga yang terlepas pandang dan sebagainya. So, bila anda tag, share, so diorang insya-Allah boleh memperolehi sesuatu dan juga menjadi asbab untuk mereka menjadi seorang yang berjaya nanti, insya-Allah, siapa tahu kan. So okay, mungkin ada orang baru, mungkin juga di kalangan rania-rania kita. Okay, untuk anda di luar sana yang mungkin baru lagi join dengan Sarigamat, orang kata live daripada page Sarigamat HQ, yakni Sarigamat ni adalah orang kata apa, satu jenama branding yang dikeluarkan oleh syarikat Anaeda Sendirian Berhad, yang mana syarikat ini telah pun diasaskan sejak tahun 1983 lagi. So orang kata apa, perniagaan yang kita jalankan ni adalah merupakan perniagaan yang patuh syariah, yang mana dianggotai oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai ketua panel syariah kita bersama Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur. Okey, antara orang kata sedikit lah sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain, kita selalu je tanya kan, perniagaan Anaeda tu patuh syariah. Apa yang dikatakan patuh syariah? Okey, kat sini saya nak highlightkan ada 8 perkara. Okey, 8 perkara sementara kita tunggu kawan-kawan kita yang lain tu. Okey. 8 perkara yang dititik beratkan dan disahkan patuh syariah oleh panel syariah Anaeda. Yang pertama, marketing plan. Marketing plan yang disediakan oleh Anaeda ini dikatakan patuh syariah dari segi asas pembayaran dan pengiraan bonus, kelayakan serta pangkat agar tiada unsur penindasan. Yang kedua, yakni akad. Okay, sebagai rakan niaga yang menyertai Anaeda ni jelas tentang status sama ada sebagai rakan niaga atau stokis untuk mengenal pasti asas pembayaran bonus atau insentif masing-masing. Yang ketiga, cara periklanan. Kalau anda perasan kat Anaeda memang tak ada pun iklan ataupun poster yang tak bertudung ke. Okay, semua tu memang dijaga. Okey, yang kata tak bercanggah dengan hukum syarak lah. Okey, yang keempat, sumber kewangan. Syarikat Anaeda ni memang insya-Allah tak terlibat dengan sebarang riba, loan konvensional, syubhah dan lain-lain, yang pastinya status halal dalam menjalankan perniagaan. Yang kelima, sistem IT dan pengiraan bonus. Okey,
pihak syarikat memang tak ada, orang kata apa, tiada fakta atau unsur yang tersembunyi, memang overall clear. Sebagai contoh, bonus yang ditetapkan adalah sama dengan pembayaran yang dilakukan. Bukan hanya orang kata apa, claim on paper. Okey, yang keenam, semua terma dan syarat sebagai rakan niaga adalah telah pun dikaji oleh panel syariah kita. Yang ketujuh, code of conduct, iaitu orang kata apa, dokumen bertulis lah yang mengana kami memantau tata cara atau perilaku rakan niaga Anaida. Adakah orang kata terlebih apa iklan. Okey, contoh hari ni pakai esok dah putih. Kita pantau, ataupun tangkap gambar dengan kereta mewah padahal kereta tu kereta sewa. Okey, tak ada kita memang tak ada. Rakan niaga kita memang tak ada. Yang ke-8 yang pastinya adalah kualiti dan kehalalan produk. Contohnya memang kita juga tak ada gunakan istilah makanan sunnah ke dalam mempromosikan produk, memang tak ada. Jadi orang kata apa? Semua 8 aspek ni sangat-sangat dijagalah. So berbalik kepada topik kita hari ini. Minda positif, tindakan proaktif. Okey. Batuk, sorry, minta maaf. Okey, bila kita nak lakukan sesuatu, orang kata kadang-kadang bila kita nak mulakan sesuatu mesti macam-macam yang kita dengar. Kadang-kadang orang ni kecam lah, orang ni pelekeh apa yang kita nak buat Jadi, tapi tuan-puan jangan risau. Di saat kita keseorangan ataupun kebuntuan, insya-Allah Allah tu ada. Okey, keluarga kita ada, Allah tu sayang kita, keluarga kita pun sayang kita. Kadang-kadang minda kita ni dia terikut-ikut apabila kita dikelilingi oleh orang-orang negatif. Jadi bagaimana nak wujudkan minda yang positif tu? Okey, seterusnya bila dah minda positif, macam mana pula kita nak lakukan tindakan yang proaktif? Jadi saya yakin okey, semua dah tak sabar, semua dah sediakan pen dan kertas. So tanpa membuang masa, saya ingin menjemput jauh kita terbangkan, yakni Iron Man Malaysia. Tak adalah, Tuan Amin Idris. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Malam ni kita orang kata apa, diberi peluang bersama, orang kata sekali lagi bersama Tuan Amin Idris secara live. So apa khabar Tuan? Baik, alhamdulillah sihat dan sentiasa gigih berjuang. Okey, bagus. Itu yang kita mahukan. Hidup adalah perjuangan. Betul. Hidup adalah perjuangan. So kalau kita mengalah awal, maka apa? Habislah kan. Okey, so tanpa membawa masa, saya yakin rakan niaga kita dah tak sabar. Jadi anda semua sediakan pen dan kertas. So dengan ini secara semestinya minda positif, tindakan proaktif. Saya serahkan kepada Tuan Amin Idris. Dipersilakan. Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih kerana join live pada malam ini. Sesungguhnya saya sangat kagum dengan anda semua dikala satu dunia khususnya Malaysia diuji dengan ada yang kata bala iaitu COVID-19. Namun demikian anda masih lagi bersifat dan bersikap proaktif terlibat dalam bisnes Sari Gamat. Tengok live pada malam ini. Saya tahu bukan senang dengan anak lagi, dengan urusan rumah lagi, dengan pasangan masing-masing, but still anda terpacat di hadapan laptop, di hadapan gadget masing-masing pada malam ni. So boleh tak kita angkat tangan kanan, tepuk dada masing-masing, beritahu ke diri sendiri, good job. Okey. Apa yang saya nak share hari ni sebenarnya adalah rentetan daripada sesi yang dulu, iaitu 7 amalan yang perlu kita ada sebagai seorang ahli bisnes, sebagai seorang usahawan. Kalau ingat lagi, yang saya share dulu iaitu proaktif, kemudian ada matlamat ataupun objektif, kemudian time efektif, seterusnya bermentaliti menang-menang dan memahami untuk difahami, sinergi dan juga sentiasa upgrade diri. Okey, ketujuh ini saya share dalam sesi yang sebelum ini. Hari ini yang kita nak fokus adalah yang mula-mula sekali, iaitu proaktif. Sebab proaktif ni dia ibarat landasan kereta api. Kalau tak ada landasan, kereta api tak boleh jalan.
Sama juga saya sebut tadi 7 amalan daripada proaktif, objektif, time effective, menang-menang, memahami, kemudian sinergi, seterusnya upgrade diri. Yang 2 sampai 6 itu adalah ibarat kereta api. Dan kereta api itu hanya boleh berjalan sekiranya ada landasan. Apa landasannya? Iaitulah proaktif. Okey. Dan salah satu sifat penting seorang yang proaktif, mereka mesti ada sifat fokus kepada benda dalam kawalan. Right? Kita throwback balik apa kita belajar dulu. Orang yang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan. Dalam hidup kita, ada benda luar kawalan, ada benda dalam kawalan. Okay? Benda luar kawalan, contoh, saya bangun pagi bersarapan dengan anak-anak dan isteri. Tengah sarapan, tiba-tiba, pam, anak tumpahkan air. Kena atas baju. Saya pun mengamuk kan. Marah ke isteri, marah ke anak-anak. Bila Kelantan, bilanya marah, dia tu biar habislah bahasa Kelantannya. Dah tahu dah anak kita ni bolah. Yang letak hati apa? Oh, kan dah bebel kan. Isteri dah kecil hati kan. Anak dah nangis. Nangis dah bas sekolah tinggal. Bas sekolah tinggal, mak tak ada lesen. Siapa kena hantar anak sekolah? Ayah kena hantar. Bila hantar pula jam, sampai sekolah lewat kan. Cikgu disiplin ambil nama, pengawas marah-marah. Ayah pula elok-elok hantar anak sekolah. Allah, baru teringat ada mesyuarat. Kena lalu jangan ampang pula tu. Jam pula dah. Sampai pula tempat mesyuarat, dah lah lambat, baru nak duduk, Allah, tertinggal laptop. Semuanya kerana apa? Sebab air tumpah ke bebel? Cuba tinggal kat ruang komen. Apa pendapat anda semua? Sebab air tumpah ke sebab bebel? Cuba fikir. Kenapa semua tu berlaku? Kan? Dah lah tertinggal laptop, lewat ke mesyuarat, kemudian lewat hantar anak ke sekolah, kan? Anak kena marah. Apa lagi? Anak menangis, bas sekolah tinggal, isteri pula kecil hati. Apa punca dia? Sebab bebel ke sebab air tumpah? Cuba bagi pendapat anda dekat ruangan komen. Oh, Izzatul Azura kata sebab bebel. Orang yang lain? Izzatul Azura kata ngepek. Yalah. Yalah. Kan? Rosmanila Khuzaimah, bebel. Alright. Tuan-tuan, yang sedang menonton, yang jawab bebel, ngepek, bleber dan sebagainya, tepat sekali. Sebab air tumpah adalah di luar kawalan kita. Sebaliknya, how do we react? Bagaimana kita bertindak balas? Reaksi kita sebenarnya yang paling penting, itulah benda di dalam kawalan. Benda luar kawalan adalah situasi. Tapi benda di dalam kawalan adalah how do we react? Contoh lain, sekarang duk viral dekat social media. Ada yang marah dekat menteri lah, ada yang marah dekat orang politik ada yang marah dekat orang politik lah sebab berkempen kat Sabah, Bagan dan sebagainya. Ada yang mengatakan puncanya ialah jumlah peningkatan jangkitan COVID-19 yang mencanak. So, ada yang marah dan sebagainya. Okay, fine. Tetapi apa yang saya cuba sampaikan kepada rakyat dalam social media saya ialah saya nak mempopularkan, saya nak supaya kita semua hadam #rakyat jaga rakyat. Maksudnya, kita tak boleh selamanya berharap pada orang lain, tetapi akhirnya kita yang bertanggungjawab terhadap hidup kita. Kita yang bertanggungjawab terhadap bisnes kita. Kita tak boleh kawal orang lain, tapi kita boleh kawal how do we react. Itulah proaktif. Orang yang proaktif, dia fokus benda dalam kawalan. Orang yang reaktif, dia fokus benda di luar kawalan. Dalam kes tadi, kalaulah kita duk fokus kepada air tumpah, memang kita akan stres. Tetapi, orang yang proaktif, daripada dia bebel, apa kata ambil kain, lap meja, kan? Lepas tu masuk bilik, tukar baju, sambung sarapan. Bini kecil hati? Tak. Anak menangis? Tak. Bas sekolah tinggal? Tak. Apa lagi? Lambat ke sekolah? Tak. Lewat ke pejabat? Tak. Tertinggal laptop? Tak. Kerana apa? Sebab dia fokus benda dalam kawalan. Orang bisnes, dia selalu fokus benda di dalam kawalan. So di kesempatan ini, kan, saya nak bagi tahu, orang buat bisnes, dia akan buat keputusan. Orang yang gagal dalam bisnes, dia akan suka beralasan. Dia salahkan orang. Kenapa? Produk tak bagus. Apa lagi? Klien tak erti.
apa lagi, pelanggan tak menghargai kualiti produk, klien tak komen Facebook kita, kan, klien tak nak beli, pelanggan itu, pelanggan ini, semua salahkan orang. Yang akhirnya semakin banyak kita salahkan orang, semakin jauh kita daripada kejayaan. Contoh lain, masyarakat Melayu kita ni suka sangat menyalahkan Cina. Cina, kan? Oh, tak apalah, Cina tak ada dosa pahala. Come on. Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, kalau mengikut Al-Hakim, hadis ini hadis ahad, iaitu atyabul kasbi amal rajul min bai'in mabrur. Atyabul kasbi amal rajul biyadihi wa min bai'in mabrur. Maksudnya sebaik-baik urusan bisnes adalah hasil daripada tangannya sendiri dan juga bai', iaitu bisnes yang mabrur. Dan di dalam sejarah betapa ramai para sahabah yang berjaya dalam bisnes. Abdurrahman bin Auf, apa lagi, Sayyidina Osman Ibn Affan. Ini semua adalah tokoh-tokoh sahabah yang sangat berjaya dalam bisnes. Dia ada dosa pahala dan mereka mengikut landasan syariat. Itu mereka boleh berjaya. Kata Suhayu, bangau. Ingat lagi. Bagus. Orang yang suka beralasan, kita panggil dia bangau. Okey. Itu sikit untuk saya recap apa yang kita belajar dulu. So, untuk kita mendalami bagaimana nak menjadi orang yang positif sekaligus bertindak secara proaktif, saya nak share satu cerita tentang pengasas kepada handphone ini. Yes, ini dia iPhone. Pengasasnya ialah Steve Jobs. Dan syarikat yang diasaskan oleh Steve Jobs, nama dia Apple. Okey. Kita tengok slide ni. Okey, tuan-tuan boleh nampak slide ni? Alright. Okey, boleh nampak Okey. So, apa saya nak share di dalam slide ini ialah, masih ingat lagi phone ni? Kan? Inilah dia Nokia Butterfly. Siapa ada Nokia Butterfly masa ni, dia memang champion lah, kan? Ini saya pernah tunjuk masa kelas kita yang dulu. Dan punca kejahatan Nokia, walaupun Nokia kata we didn't do anything wrong but somehow we lost, adalah kerana pertama, Nokia tak sup dengan cara lama. Kedua, Nokia tak nak berubah. Nokia tak nak berubah. Alright? Nokia ni kira legend lah. Semua kenal Nokia. Terutama sekali 33 Sekupang. Ingat lagi? Right? Now, kenapa Nokia jatuh? Kerana Nokia fail to change. Selepas Nokia, yang menguasai dunia ialah BlackBerry. BlackBerry pernah menguasai 40% pasaran dunia. Dan kemuncak kejayaan BlackBerry adalah pada tahun 2005-2006. 2007, BlackBerry jatuh kerana Apple memperkenalkan iPhone. Dan iPhone ni, tuan-tuan, bukan hanya berubah, malah iPhone mencetus perubahan. Zaman dulu, smartphone mesti ada keypad, kan? Datang iPhone, dia perkenalkan skrin besar, tak ada keypad, tapi ada home button. Perasan tak? Lepas keluar iPhone yang ada skrin besar, ada home button, berderet smartphone keluar. Samsung bagai, kan? Perasan tak design dia macam mana? Skrin besar, ada home button kat tengah, kan? Kenapa? Mereka tiru iPhone. Kerana apa? Sebab iPhone mencetus perubahan. Sehinggalah bila iPhone 10, Apple Tension, dia buang home button, dia tak ada dah home button. Nampak tak? And then dia susun semula kamera. Tak sampai 6 bulan, keluar Huawei se-GB sama macam iPhone. Dan iPhone, kalau anda tengok Huawei kan sebiji tak ada home button, kamera pun sama. So iPhone sekali lagi, bermula iPhone 11, dia tukar lagi, dia maintain tak ada home button tapi kamera dia susun lain. Tak sampai setahun, keluar Google Pixel Pro yang ada kamera sebiji macam iPhone 11. Samsung, sekali lagi, bukan setakat ditiru, malah dibuat kamera lagi banyak daripada iPhone 11. Ramai orang ingat, Huawei dah insaf. Tak adanya. Huawei pun keluar dengan 3 biji kamera. Okey. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah, tuan-tuan, semua cerita ni menunjukkan bahawa Apple, mereka tak taksub dengan cara lama,
malah mereka mencetus perubahan dan mereka berbangga dengan syarikat mereka. Persoalannya, adakah Apple kan dia terus berjaya di dalam perjalanan bisnes mereka? Tuan-tuan, saya nak share dengan anda semua, Apple tidak semudah itu berjaya dalam bisnes mereka. Mari saya share apakah cerita, kisah-kisah yang menyebabkan Apple sangat berjaya. Okey. Di hadapan anda adalah siri-siri logo Apple yang bermula seawal 1976, tu logo asal mereka, kan? Kemudian tahun 77 warna-warni logonya. Tahun 98 warna hitam, tahun 2002 dah berubah sikit, tahun 2007 dah bertukar pada warna putih dan sekarang pun ada sedikit perbezaan. Tetapi tuan-tuan, Apple bermula seawal 1976 yang diasaskan oleh dua orang, iaitu Steve Jobs yang tak pakai spek tu dan juga Steve Wozniak. Kat mana mereka beroperasi, dia tak buat office gempak, mereka tak bermula daripada bangunan yang besar, kan? Dia tak sewa office yang kau-kau, tapi mereka bermula di belakang garaj rumah mak bapak Steve Jobs. Can you see? Dan kejayaan Steve Jobs dan juga Steve Wozniak bila menubuhkan Apple bersama dengan Ron Wayne adalah pada tahun 1977 apabila muncul Mark Makula yang menjadi funder kepada Steve Jobs. Dia invest duit berjuta jugalah kepada syarikat Apple. Dan kejayaan pertama mereka apabila berjaya menjual komputer Apple II sebanyak 50 unit dalam tempoh satu hari. So, ulang sekali lagi Steve Jobs berjaya menjual Apple II sebanyak 50 unit dalam tempoh satu hari. Dan masa itulah tuan-tuan, bila Mark Makula menjadi antara ahli board of director Apple ada falsafah dia. Yang ni saya harap tuan-tuan yang menonton ni dapat belajar dan hadam betul-betul apakah falsafah bisnes Apple. Okey. Tuan Amin, Ya, ni ada yang komen kat sini, dia kata skrin yang tuan sharing tu tak bergerak, dia kata. Oh, okey. Boleh nampak ke? Saya kalau kat sini saya nampak bangkit dari set diri je yang first tu. Oh, bangkit dari set diri. Okey, sekejap ya, saya stop. Okey, saya share sekali lagi Mungkin ada technical problem sikit. Okey. Okey. Nampak tak? Minda positif, tindakan proaktif. Ada? Tak ada? Dia keluar tadi. Okay, sorry. Alright, saya buat yang ni jap. Okay, patutlah. Okay. Okay, nampak tak? Lagi sekali. Saya share. Okay. Ni dah. Okay, nampak ke? Minda positif, tindakan proaktif. Betul. Okay, rupanya saya nak slide. Okay. Saya sekali lagi Okay, now tuan-tuan, saya tunjuk balik Ini adalah logo awal Apple tahun 76, tahun 77, tahun 98, 2002 dan 2007. Okay. So Apple dimulakan oleh dua orang sahabat, iaitu Steve Wozniak dan juga Steve Jobs tahun 76 di garaj rumah mak bapak dia. Dan seorang lagi yang kita seolah-olah lupa dalam sejarah yang menjadi partner kepada Steve Jobs dan juga Steve Wozniak adalah Ron Wayne. Cuma selepas daripada kemasukan Mark Makula sebagai funder kepada Apple, dia keluar 12 hari kemudian daripada Apple. Dan ada orang tanya, dia menyesal tak keluar sebab lepas tu Apple kan berjaya. Dia kata dia tak menyesal sebab dia bangga menjadi sebahagian daripada sejarah Apple. Okay, so bila Apple makin berjaya, inilah yang saya maksudkan Steve Jobs berjaya menjual 50 unit Apple II dalam masa satu hari. Dan Apple berjaya. Dan tuan-tuan, yang ni saya maksudkan tadi, falsafah Apple yang saya harap kita semua hadam. Apakah falsafah Apple? Pertama sekali, kata Apple
ni the Apple marketing philosophy ialah soal empathy. We will truly understand their needs better than any other company. Dia kata, kami ni sangat memahami keperluan pelanggan lebih daripada syarikat-syarikat lain. Maksudnya, kita yang nak buat sale, kan, Sarigamat ni, kan, kita kena faham apa keperluan masyarakat, apa keperluan prospek, kenapa mereka perlu Sarigamat. Dan tahap pemahaman kita, kalau boleh, bukan kalau boleh, wajib lebih memahami daripada syarikat-syarikat lain. So, anda boleh senaraikan apakah pesaing-pesaing Sarigamat, kan? So, tengok apakah produk-produk mereka, kan? So, sejauh mana mereka faham keperluan pelanggan, kita kena lebih faham daripada syarikat-syarikat lain. Bila saya kata memahami keperluan, dia punya keyword ialah kenapa mereka perlu Sarigamat. Nampak tak? So, semakin kita boleh menjawab soalan itu, semakin kita lebih memahami keperluan pengguna Sarigamat. Contoh, bila Steve Jobs nak menjual komputer, zaman 70-an, zaman 60-an, orang tak guna komputer secara regular lagi. Sebab hanya orang-orang kaya je guna komputer. Ingat tak dulu kita sekolah-sekolah rendah kan? Siapa yang ada printer kat rumah, satu kelas pergi print kat rumah dia, betul tak? Siapa yang ada komputer kat rumah, sah dia anak orang kaya. Ingat lagi dulu. Sekarang ni, semua orang ada komputer. Perasan tak? Kan? Dan Steve Jobs masa tu bila nak jual komputer, Steve Wozniak kata, orang nak beli ke komputer kan? Orang perlu ke komputer. Kata Steve Jobs, dia kata dalam bahasa Inggeris, how they know they need it if we didn't tell them that they need it. So, sekali lagi how they know that they need it if we didn't tell them that they need it. Macam mana pelanggan nak tahu yang mereka perlu kalau kita tak bagi tahu yang mereka perlu? Nampak tak? So, kita sendiri kena memahamkan audience, memahamkan pelanggan, kenapa mereka perlu produk kita. Nampak tak? Sebab tu anda semua sebagai ejen-ejen, kan, rania-rania di dalam Sarigamat ni, bila share kat Facebook, jangan terlalu hard sale. Belilah Sarigamat, murah-murah, diskaun hari ini sahaja. No. Share the value of Sarigamat. Apa bagusnya dia? Gunakan sebagai satu cara hidup. Contohnya, nak pergi jogging, contohnya kan, dengan letak gini, jadi lari walaupun setengah jam tak rasa sakit kaki. Contoh, saya tak ada tahu sangat kan. So, kita share benda yang bersifat value yang menjadikan pelanggan makin tahu apakah value yang ada pada Sarigamat. Dan kemuncaknya, mereka sedar mereka perlu Sarigamat sebagai keperluan di dalam cara hidup mereka. So, itu falsafah pertama, iaitu empathy. Kedua, fokus kepada Apple ialah in order to do a job of those things we decide to do, we must eliminate all of the unimportant opportunities. Kata-kata di dalam falsafah ni, untuk kita mencapai apa yang kita nak dalam kerja kita, kita kena putuskan untuk buang segala benda-benda yang nampak macam tidak penting, yang nampak macam penting, tetapi sebenarnya, nampak macam peluang, tapi sebenarnya tak penting. So, sekali lagi disebut dalam falsafah Apple ni, untuk mencapai kualiti kerja kita, kita kena putuskan untuk buang segala peluang, nampak macam best, tapi sebenarnya tak penting. Maksudnya, kita dalam bisnes kena tentukan priority. Mana yang berkait dengan core bisnes kita, utamakan yang tu. Mana yang tak berkait dengan core bisnes kita, kan, tak membantu bisnes kita, tak payah buang masa. Kan, tengah buat Sarigamat, tiba-tiba jual prepaid. Nampak macam best, tapi adakah prepaid tu membantu untuk memperkemaskan penjenamaan produk kita? Nampak macam best, tapi sebenarnya unimportant. So, it's all about priority. Dan yang ni menarik. Dia kata, orang memang menilai sesuatu by its cover. People do judge a book by its cover. Dalam falsafah ni, nak bagi tahu bahawa walaupun kita ada produk yang bagus, walaupun kita ada produk yang berkualiti, tetapi kita tak present secara kreatif, kita tak present secara profesional, kita tak present dengan menarik, orang tak tertarik. Dalam arti kata lain, produk Sarigamat memang bagus, kotak dia cantik, tapi kalau kita tidak jual dengan kreatif, tak profesional dan tak menarik macam orang lain, tidak ada beza kita dengan orang lain, maka
kita gagal untuk menampakkan standard kita, lantas orang pandang rendah kat kita. Orang tak nampak value kita. Dan kata Steve Jobs, dalam bisnes ni, making money shouldn't be the goal. Menarik kan? Seorang jutawan kata, dalam bisnes ni, duit bukan matlamat, dia kata. Bisnes ni is all about doing something that you believe in. Kita buat sesuatu yang kita percaya. Cuba tuan-tuan tanya, tuan-tuan menjual sari gamat, tapi adakah tuan-tuan percaya kepada kelebihan sari gamat ataupun sekadar nak cari duit? Kalau sekadar nak cari duit, anda dapat tu je lah. Dan anda tak akan berusaha dengan berganda-ganda. Dan dia kata Steve Jobs, and you also concentrate on making a company that will last, then the money will follow. Dia kata dalam bisnes ni kita kena letak satu mindset bila kita bekerja untuk pastikan company ni boleh hidup dan bertahan lama. Then baru duit akan datang. Maksudnya bila kita buat bisnes bukan untuk bulan ini, bulan depan, tahun depan semata-mata. Tapi kita nak buat bisnes ini untuk jangka masa panjang. Bila kita buat target untuk jangka masa panjang, maka kita nak capai sesuatu pun besar. Bila kita nak capai sesuatu yang besar, maka usaha pun kita besar. Nampak tak? When your vision is big, your effort will be big as well. Then the money will come. Nampak tuan-tuan? Okay. Now, setakat ni kan, sebelum saya masuk kepada strategi bisnes, kejayaan bisnes dan kejatuhan Apple kan. Di dalam kita buat bisnes, saya suka apa yang Kiah Abdul Razak kata, unique selling point kan, USP. Apa yang menyebabkan produk kita unik? Nampak? Berbanding produk-produk yang lain. So, yang unik itulah kita kena highlight. Of course, yang mana sama dengan yang lain, kita boleh highlight juga. Tapi priority kita adalah kelainan bisnes kita. Kenapa orang beli iPhone berbanding orang beli Samsung, Huawei dan Oppo? Selain daripada mahal kan. Dan ada orang, walaupun dia tahu mahal, walaupun duit dia tak banyak sangat, dia tetap beli Apple. Adalah kerana unique selling point dia. Boleh jadi apa-apa sebab lah. Nampak tak? Dan bila orang percaya pada unique selling point kita, macam mana keadaan sekalipun, orang tu tak beli. Even kalau mahal pun, people believe in the value of the product. Okay. Now, saya sambung, tuan-tuan. Apple, apabila semakin berkembang dan membesar, kan, produk pertama yang berjaya dijual adalah The Macintosh pada tahun 1984. Kan? Dia diumumkan pada Oktober 1983 dan dilancarkan pada Januari 1984 dan jualan dia luar biasa sebab inilah komputer pertama yang ada mouse. Masa tu pesaing kepada Apple adalah IBM. IBM tak ada mouse. Nampak tak? Apple keluar dengan sesuatu yang berbeza daripada komputer-komputer lain. Apa dia? Ada mouse. Kalau dulu kena ikut kod dia, control alternate C untuk copy, untuk paste control C untuk copy, lepas tu untuk paste control V. Tapi datang Apple, The Macintosh, mereka ada mouse. Tak perlu tekan control, hanya klik sahaja. Seterusnya, pada tahun 1985, Steve Jobs dipecat. Kenapa Steve Jobs dipecat? Ada beberapa sebab lah. Antaranya kerana ada beberapa produk yang dibuat oleh Steve Jobs gagal dijual dalam gagal mencapai target jualan. Dan ada juga beberapa projek-projek. Akibatnya ada beberapa projek-projek Steve Jobs yang disekat. So Steve Jobs dia ni obses dengan idea dia. Dia bergaduh dengan board of director. Diringkaskan cerita, board of director pecat Steve Jobs. Termasuklah ada seorang masa tu CEO dia. CEO ni bekas CEO Coke. Steve Jobs ambil dia, bagi dia gaji yang berganda-ganda untuk jadi CEO kepada Apple. Akhirnya dia juga yang mengundi untuk pecat Steve Jobs. Okey. Apa yang saya nak kaitkan dengan proaktif? Steve Jobs dipecat adalah di luar kawalan Steve Jobs. Steve Jobs tak boleh mengawal undi-undi board of director. Malah bila Steve Jobs dipecat, Steve Jobs tak boleh nak buat apa. Walaupun syarikat itu adalah syarikat yang dia asaskan sendiri. Tetapi Steve Jobs fokus benda dalam kawalan dia. Dia tak boleh nak kontrol dah Apple sebab yang kontrol Apple adalah board of director.
Tapi apa dia buat? Pada tahun yang sama, Steve Jobs made a comeback dengan menubuhkan syarikat Next dan tuan-tuan, syarikat Next ni syarikat komputer dan tuan-tuan pernah tengok Finding Nemo, Toy Story? Syarikat itu yang menghasilkan animasi tersebut adalah Pixar dan syarikat Pixar antara pemiliknya adalah Steve Jobs. Steve Jobs membeli syarikat milik George Lucas. Tuan-tuan, kalau yang tak kenal George Lucas, dia adalah director kepada Star Wars, kan? Steve Jobs beli syarikat daripada George Lucas dengan harga 10 juta dan Steve Jobs dia rebrand balik menjadi syarikat animasi iaitu Pixar dan syarikat Pixar menjadi syarikat animasi yang paling berjaya dalam sejarah dunia sampai sekarang dan pernah merangkul beberapa kali anugerah Oscar. Can you see? Steve Jobs dia tidak menyalahkan orang yang pecat dia, sebaliknya dia proaktif, dia fokus benda dalam kawalan dia dan dia berjaya menubuhkan syarikat Next dan dia berjaya menubuhkan Pixar. Pada masa yang sama, Apple diambang kejatuhan. Tuan-tuan, pada tahun 1992 ketika Apple 9 bulan saja nak bankrupt, 9 bulan Apple nak bankrupt, Steve Jobs dipanggil semula ke Apple menjadi CEO interim dan dalam tempoh 9 bulan Steve Jobs berjaya mengembalikan Apple ke jalan yang benar, menjadi syarikat yang berjaya semula. Tuan-tuan, antara langkah awal dibuat oleh Steve Jobs bila dia jadi CEO penuh selepas jadi CEO interim, dia pecat semua orang yang pecat dia dulu. Itu memang win lah kan. But tuan-tuan, nevertheless Steve Jobs kembali ke Apple dengan penuh maruah. Kenapa tuan-tuan? Dia bukannya reaktif tapi dia proaktif. So tuan-tuan, dunia begitu tergempar masa tu kerana kembalinya Steve Jobs ke Apple, dan bila Steve Jobs kembali ke Apple pada tahun 1997, macam orang lain kata, the rest is history. Tuan-tuan, satu pengajaran besar yang kita boleh belajar daripada kisah Steve Jobs ni ialah, pertama sekali, yes, tidak ada orang yang berjaya yang tak pernah jatuh. Tidak ada orang yang berjaya dalam hidup yang tak pernah jatuh. Even Steve Jobs, ketika dia berucap di Stanford University, dia kata dua benda yang dia bersyukur berlaku dalam hidup dia ialah pertama bila dipecat oleh Apple, kedua bila didesahkan ada penyakit kanser. Dia kata kalaulah bukan kerana dia dipecat oleh Apple, dia tak akan buat syarikat Next. Sebab syarikat Next kemudian menjadi jantung kepada Apple. Sistem dia menjadi jantung kepada Apple bila Steve Jobs kembali ke Apple. Dan kalau bukan kerana Steve Jobs dipecat oleh Apple, Steve Jobs takkan ada idea untuk menubuhkan Pixar. Dan tuan-tuan, kenapa Steve Jobs kata dia bersyukur bila dia disahkan ada penyakit kanser? Tuan-tuan, masa dia ada penyakit kanser itulah datang pelbagai idea di dalam bisnes dia yang luar biasa kreatif. Sebab dia kata, ni Steve Jobs dia tidak beragama Islam. Tapi ada yang kata ayah kandung dia daripada negara Syria yang beragama Islam. Sebab tu Apple sewaktu Steve Jobs ada sampai sekarang pun tuan-tuan takkan jumpa ibu negara Israel. Tuan-tuan akan jumpa Palestin di dalam Google, di dalam Apple Map. Tuan-tuan takkan jumpa negara Israel. Tuan-tuan akan jumpa Palestin sahaja. Tuan-tuan takkan jumpa Jerusalem. Yang tuan-tuan akan jumpa Palestin, Gaza sahaja. Sebab apa? Steve Jobs ni dia dikatakan, ada yang mengatakan beliau ni pro-Islam. Kerana ayah dia dulu Islam. Ayah kandung dia. Sebab dia dibela oleh ayah angkat dia. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, Steve Jobs sebut, motivasi paling berkesan dalam hidup adalah apabila mengingati mati. Wow. Dia kata, bila kita mengingati mati, dia kata, when you think that you're gonna die, you think that there is nothing to lose in life. Dia kata bila kita ingat, kita bayangkan kita nak mati, kita rasa tak ada benda kita akan rugi hidup di dunia ini. Yang paling penting ialah persiapan bila kita nak mati. Dan benda ni saya pernah belajar daripada arwah Tok Guru Nik Aziz.
dia ni jenis motivasi dia adalah lepas mati. Saya siapa yang ingat saya pernah cerita dalam show-show saya sebelum ni, saya pernah interview arwah Tok Guru. Masa tu dia masih lagi Menteri Besar Kelantan, dan masa tengah interview tu saya tengok dekat poket dia ada pen Parker, ada pen Kilometrico. So lepas interview tu saya minta Tok Guru sign dokumen sebagai persetujuan untuk beliau untuk interview tu diterbitkan. Yang menariknya, arwah Tok Guru dia tidak sign guna pen Parker, dia sign guna pen Kilometrico. Saya kata, kenapa Tok Guru sign guna pen Kilometrico? Saya pun tanya Tok Guru, apa sign guna pen Kilometrico, tidak sign guna pen Yamaha, pen Parker tu? Tok Guru jawab, pen Parker ni pen kerajaan, pen Kilometrico pen gambar. Pen kerajaan ni adalah untuk urusan kerajaan, pen Kilometrico adalah untuk urusan peribadi. Kalau amba guna pen kerajaan untuk urusan peribadi, lagu mana amba nak jawab akhirat esok pada setiap titik amba guna untuk kepentingan peribadi? Padahal tu pen kerajaan. Masya Allah. Tok Guru sampai begitu sekali. Motivasi dia adalah selepas mati. Bila saya belajar hadis, rupanya Tok Guru berpegang pada hadis al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Nabi, ialah apabila dia buat sesuatu, dia fikir apa kesannya selepas mati. Maknanya Tok Guru ni, dia motivasi dia adalah selepas mati. Rupanya sebelum Steve Jobs, lebih 1400 tahun yang dahulu, Nabi dah ajar kita, motivasi kita yang paling powerful ialah mati. Dan Steve Jobs menyedari perkara ini. Dia kata mati ni is the greatest motivation. Malah dia kata mati is the greatest innovation in the world. Mati ni adalah inovasi terbaik dalam dunia. Dan masa dia nak mati itulah tuan-tuan, datangnya idea buat iPad, datangnya idea buat iPhone. iPhone yang kita buat tu, yang kita duk guna bermula pada tahun 2007, selepas beliau disahkan ada penyakit kanser. Maksudnya, cabaran dalam hidup dia bukan jadikan sebagai alasan dia untuk tidak produktif. Cabaran dalam hidup dia tidak jadikan alasan untuk dia terbaring nak warna. Dah nak run, nak mati dan bola. No. Steve Jobs, dia buat keputusan. Dia bukan menyalahkan penyakit. Dia tak menyalahkan Tuhan. Dia tak menyalahkan orang lain. Dia proaktif, dia buat keputusan. Dan iPhone telah bukan hanya berubah, malah iPhone menjadi pencetus perubahan dalam dunia telekomunikasi sekarang. Tuan-tuan, why? Kerana Steve Jobs bersifat proaktif, bukannya reaktif. Dan tuan-tuan, daripada kisah Steve Jobs tu, ada beberapa rumusan penting yang saya nak kongsi dengan anda semua. Iaitu, kita tengok balik dalam slide ni, tuan-tuan boleh nampak slide ya. Right? Okey. Di dalam pengajaran besar yang kita boleh belajar daripada kisah Steve Jobs, pertama sekali, Steve Jobs, dia yakin dengan produk dia. Betapa yakin dengan produk dia tu sampai tahap dia dipecat oleh syarikat dia sendiri, kan? Orang kata dia obses dengan produk dia dan orang lain tak percaya dengan dia, akhirnya dia dipecat oleh syarikat dia. Dia yakin dengan produk dia. Dan orang yang pecat dia ketika Apple diambang bankrupt, orang tu jugalah yang memanggil semula Steve Jobs kembali ke Apple. Dan Steve Jobs, dia bukan guna cara baru. Dia ambil balik obsession dia yang lama, of course dia improve sana sini untuk mengembalikan semula Apple ke jalan yang betul. Soalan saya, adakah anda yakin dengan produk anda? Nampak? Kalau anda kata, aku jual je lah, dah tak ada benda lain nak buat, maknanya kita belum cukup yakin. Macam mana nak yakin? Of course dengan informasi. Makin banyak informasi yang kita ada, makin kita percaya dengan apa yang ada. Dan makin lama kita percaya, makin lama kita sendiri yang gunakan, daripada situ akan datang yakin. Kedua, pengajaran besar di dalam kisah Steve Jobs ni, tuan-tuan perasan tak? Steve Jobs memulakan Apple bukan bersendirian.
Tapi Steve Jobs, dia menjayakan Apple as a team. Dia ada Ron Wayne tadi dan juga dia ada Steve Wozniak. Nak tahu tak, yang buat komputer yang hebat dari segi ilmu engineering, yang buat programming bukan Steve Jobs. Steve Jobs tak reti pun engineering. Steve Jobs tak reti pun programming. Tapi Steve Jobs dia ada idea bagaimana nak menjual. Dia tahu idea bagaimana nak buat benda tu jadi hebat. Dia tahu ada idea bagaimana untuk mencantikkan benda tu. Sebab masa dia berhenti universiti, kan, dia scouting kat universiti, dia pergi kelas-kelas suka hati dia dan dia pernah menghadiri banyak kelas-kelas seni. So dia ada nilai seni di dalam apa jua produk yang dia buat. Tuan-tuan, kenapa Steve Jobs menjayakan Apple? Sebab dia work as a team. Dia yang menjual produk tersebut, dia yang buat produk tu jadi awesome, dan Steve Wozniak yang memprogram produk tersebut. Dan awal-awal dulu kan, Ron Wayne itu dia adalah antara orang yang membantu dari segi networking. Kemudian dia panggil Makula, dia panggil orang daripada Pepsi, kan. Dia ada sahabat baik dia, nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Johnny Ive. Dia ni dulu adalah designer kepada produk-produk Apple. He work as a team, kan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya biri-biri yang terpisah dari kumpulannya akan dimakan oleh serigala. Maksudnya lah, kalau duduk seorang-seorang, tak semangat-semangat, tak endang, habis lah. Kita perlu tim untuk saling melengkapi di antara satu sama lain. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Kita sama mukmin ni umpama satu bangunan, kita saling menguat antara satu sama lain. Dan yang ketiga, pengajaran besar yang kita boleh belajar daripada kisah cerita Apple tadi adalah macam mana keadaan sekalipun Steve Jobs sentiasa bangga dengan syarikat dia. Walaupun dia dipecat oleh syarikat dia, bila dia dipanggil semula, dengan rela hati dia kembali dan dia buat bersungguh-sungguh, bukan 100% tapi 200% untuk mengembalikan syarikat yang dia asaskan sendiri di atas jalan yang betul, dan sampai hari ini digantikan oleh Tim Cook, CEO baru. Tak baru sangat lah, dah banyak tahun dah selepas Steve Jobs meninggal. Masih lagi di antara syarikat paling mahal dalam dunia yang hanya bermula di belakang garaj rumah Steve Jobs. Tuan-tuan, kerana apa? Sebab Steve Jobs dare to change. So, perkongsian ini tuan-tuan, saya sebut semua ni bukan saja-saja. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, yakin, kan, team dan bangga adalah di antara elemen penting di dalam kita bergerak sebagai seorang ahli bisnes, khususnya dalam syarikat. Dan landasannya ialah macam saya sebut tadi, proaktif. Kita semua maklum hari ini 400 lebih jumlah jangkitan COVID-19. Beberapa hari yang lalu 282 paling tinggi. Hari seterusnya 387 lagi tinggi, kan. Hari ketiga turun balik 292. Hari ni naik mencanak 400 lebih. Ramai orang bimbang, kalaulah PKP 2.0 berulang sekali lagi, na'udzubillah, kita minta jauh. Tetapi andainya berlaku, andai kata dia berlaku, tuan-tuan, baik berubah sekarang. Apa dia? Manfaatkan teknologi, kan? Rebrand balik social media, tuan-tuan. Jangan jadikan Facebook, Instagram sebagai tempat meroyan, kan? Ataupun siapa-siapa yang ada Facebook yang Instagram yang dah bersawang, last update 4 tahun lepas, itu pun tersalah buka, nak buka balik dah lupa password. It's time to change. Right? Sebab kalau kita tak berubah, dibimbangi kita akan mengulangi sejarah Nokia. Apa dia? Nokia terlalu taksub dengan cara lama, akhir sekali mereka tak berubah, lama kelamaan mereka ditelan zaman. Kenapa Apple kekal relevan dalam industri telekomunikasi? Because they keep on changing and changing. Kalau tuan-tuan bandingkan Apple iPhone sekarang dengan iPhone yang pertama, tuan-tuan, jauh beza. Masa tu kita ingat canggih dah. Sekarang ni macam-macam kecanggihan yang berlaku. Why? Because Apple dare to change. Soalan saya, are you dare to change? Tuan-tuan, kalau anda bersedia untuk berubah, komen dekat ruangan komen, jawab, oh yeah. Right? Kalau anda sedia untuk berubah, jawab, oh yeah. So, tuan-tuan,
saya serah dulu kepada pengurusi majlis. Kalau ada sebarang soalan, right, dekat ruangan komen, insyaAllah saya akan cuba jawab pada tahap ilmu saya yang tak apa tinggi ni. Saya silakan semula pengacara sensasi anda, Iskandar Zuarifin. Okey, Allahu Akbar. Alhamdulillah, khusyuk saya dengar Tuan Amir Idris cerita tentang Steve Jobs ni. Rasa macam ada lagi tak? Kita rasa cerita dia tu sangat-sangat memotivasikan diri kita. Itu saya ringkaskan dah tu. Tu rasa macam nak study berdepan pula. Apa lagi lepas tu tidak buat Banyak. Nanti mungkin kita boleh belajar macam mana teknik menjual gaya Steve Jobs. Macam mana teknik presentation gaya Steve Jobs. InsyaAllah. Kalau Tuan Amir Idris sudi meluangkan masa yang kita on. Of course. Okay. So ada soalan ke daripada penonton kita? Kalau ada boleh je tulis di ruang komen, saya akan bacakan. Ramai yang nak berubah ni, oh yeah ni. Itulah. Okay. Okay, kalau kita sementara kita tunggu mungkin ada soalan kan, boleh tak saya nak tanya? Boleh, boleh. Okay. Contohlah saya kata seseorang ni dia cuba untuk berubah tapi dia seorang je yang nak rasa berubah, tapi dia berada dalam kalangan orang-orang yang masih nak cara lama, orang kata masih nak duduk di tempat yang sama, tak nak berubah, tak nak paksa diri untuk berubah, terima sikit orang kata tekanan dah melenting. Apa yang patut dilakukan oleh seorang yang dia seorang je nak berubah ni? Apa yang dia patut buat? Mungkinlah ada tips ke? Okay. Pertama sekali, saya tak sure saya pernah share cerita ni. Masa saya form 3 dulu, saya bukanlah pelajar yang cemerlang. Masa form 3 dulu, saya daripada 6 kelas, saya kelas hujung sekali, kelas bodoh sekali lah. So, bila kelas hujung ni, dia punya perangai memang hantu lah. So, kelas tu memang bising sangat. Sampaikan pengetua pun dah give up, cikgu disiplin pun dah malah kan. Dia macam kok mung kan. Tapi hanya seorang cikgu je yang boleh mengawal kami, iaitu cikgu Mat. So cikgu Mat ni kami sangat takut kat dia. So pernah sekali tu saya diminta untuk jawab kat papan hitam. Bila jawab tu saya silap jawab. Pak si X saya gibu Pak si Y, Pak si Y saya gibu X. So cikgu tu dia punya marah, dia kata apa? Mung ni Aming lebih bodoh daripada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Oi, bodoh molek. Lembu tu bodoh dah kan. Ada lembu hok lagi bodoh. Ada lembu hok paling bodoh dalam dunia. Saya lagi bodoh. Now, poin saya ialah saya tak boleh kawal kata-kata cikgu tu kan. Malah kawan-kawannya kata, pandai muka bu. Saya tak boleh kawal. Tapi apa benda dalam kawalan saya? Ada beberapa pilihan saya lah. A, maki balik kan, enggak cikgu lagi bodoh, which is tak selesai masalah kan. Ataupun B, tukar sekolah pun tak selesai masalah. Ataupun C, mengaku je lah, cikgu bodoh mengerti. Tak selesai lagi tak selesai masalah kan. Tapi apa saya buat? Saya ambil yang keempat, iaitu saya ada satu big why. Apa dia? Saya nak buktikan yang cikgu saya salah. So alhamdulillah pada tahun tersebut PMR masa tu PT3 tak wujud lagi. Buat pertama kali budak kelas hujung, kelas bodoh sekali boleh 8A 1B. Which is saya lah. Alhamdulillah kan. Dan B tu bukan mat. So bila saya tunjuk kat cikgu mat saya, cikgu boleh A tu dengan muka garang dia. Molek Mung cilik sikit pada lembu. Poin saya lah, kita tak boleh kawal apa orang kata di sekeliling kita. Kita tak boleh kawal sampai bila-bila. Tapi kita ada pilihan. Apa dia? Sama ada nak layan je apa dia kata, ataupun buat dia tapi cipta satu big why, at least buktikan apa yang orang kata tu salah. At least. Tapi advice saya, jangan buat kerana orang. Buat kerana kita. Buat kerana keluarga kita. Buat kerana anak kita, mungkin pasangan kita.
Dengan big why tersebut, dia akan push kita untuk bergerak lebih daripada biasa. So, pertama sekali, kita tak boleh kawal apa orang fikir, apa orang kata, tapi kita boleh kawal apa yang kita boleh buat. Contoh, hari ni saya ada post dekat Facebook saya mengajak semua orang-orang politik duduk bersama, dah lah duduk berebut kuasa, tapi bincang duduk semeja macam mana nak selesai masalah rakyat yang hilang kerja, yang tak ada pendapatan, yang bisnes hancur, daripada duduk berebut berpilihan raya sana lompat sini. Di dalam ruangan komen tu macam-macam kata saya ni tali barut DAP lah, apa benda macam-macam. Now, tak boleh kawal tak komen dia? Tak boleh. Kan? Tapi apa benda dalam kawanan saya? Block dia ke, delete komen dia, which is saya tak buat. Tapi ada yang saya balas dengan saya reply dengan ilmiah, dan ada yang saya biarkan je. Yang penting kita dah sampaikan mesej, kan? So kita tak boleh kawal apa orang buat, tapi kita boleh kawal apa yang kita buat. And last but not least, kita tengok sejarah Nabi SAW. Nabi di peringkat awal dakwah baginda berdakwah pada era Makkiyah, iaitu di Makkahul Mukarramah. Tapi apabila orang kata sakop doa di Mekah ni, tak ada nak gilah mana, kan? Apa Nabi buat? Nabi berhijrah. Dan adakah Nabi berhijrah bila duduk di Madinah, Nabi duduk di Madinah selamanya? Tak. Nabi kembali ke Mekah dengan pembukaan kota Mekah. Maksudnya, andai kata tempat yang kita ada sekarang ni sangat negatif dan tak boleh nak buat apa dah. Hijrah. Right? Sebab hijrah itu adalah sebahagian dari perkara dalam kawalan kita. Okey, itu dia. Biasalah, dia bukannya orang kata apa, orang kata kena hijrah ni, konsep dia, kita proaktif bukannya di kalangan orang yang berbisnes saja. Saya yang sebagai staff ni pun sepatutnya kena proaktif, ya. Okey. Begitulah. Jadi nampaknya kita tak ada soalan. Alhamdulillah kata Puan Nur Majan. Cabaran itu adalah peluang. Okey. Ya, betul. Saya just nak quote apa kata Puan Nur Majan. Dia sesuai dengan kata Einstein. In the middle of difficulty lies opportunity. In the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah-tengah kepayahan ada peluang sebenarnya. Contoh na'udzubillah, andai katalah berlaku PKP 2.0. Andai kata, kan? Rupa-rupanya di tengah-tengah orang susah, ada yang masalah-masalah orang tertentu yang penyelesaian dia adalah sarigamat. Nampak tak? Betul. Ramai kawan saya yang bisnes online, contohnya ada beberapa orang, bisnes dia menjadi ketika PKP dulu. Sebab apa? Orang tak boleh keluar rumah, orang beli online, duit masuk sebab kerajaan bagi bantuan, tapi tak nak belanja kat mana. Beres Rupanya di sebalik kepayahan ada peluang. Cuma kita kena ada ilmu lah, sebab dia kata tak reti lah jual online. Belajarlah. Tak tahulah nak handle Facebook, nak buat live. Belajarlah. Tak tahulah nak bercakap. Belajarlah. Dan bagusnya Sarigamat ni mereka ada program-program begini. Walaupun kita ada banyak SOP yang terpaksa dijaga, tetapi Sarigamat dia tak beralasan. Dia buat juga program online macam ni. Selesai masalah. Lagi senang. So macam betul lah kata Tuan Amin tadi, kata kita kena sentiasa belajar, dan just untuk pengetahuan penonton kita. So hari Sabtu ni syarikat ada jalankan satu training, yakni Competitive Sales Warrior, yang mana mungkin untuk training rakan niaga kita, yang mana untuk orang kata apa, mungkin sebelum ni tak biasa nak layan orang kata closing melalui WhatsApp. Okay, sebab kita kena bersedia dari sekarang. Ya, kita kena bersedia dari sekarang. Kita tak tahu pun mungkin akan tak ada, tapi ni tak jauh lah semuanya ni kan. So betul. Kita nak train rakan niaga kita supaya mahir dalam closing sales. Mungkin dari segi orang kata susunan data tak pandai. Kalau customer ni kata mungkin sebab rakan niaga kita ramai yang orang kata apa lama otai. Okey, otai. So jadi apa orang kata,
mungkin teknik-teknik yang dulu tu mungkin kena improve sikit. Jadi inilah platform untuk anda belajar sesuatu yang mungkin mahal kat luar sana, tapi kat sini kita sponsor separuh harga. Wow. Yang penting jangan taksub dengan cara lama. Cara lama dia tak adalah 100%. Tak boleh. But with modification lah. Betul. Okay, so saya kira bak kata Puan Kia Abdul Razak, dia kata begitu jelas sampai tak ada soalan. Thank you Tuan Amin, dia kata. Allah, Alhamdulillah. Thank you Puan Kia. Okay, Puan Kia kita ni orang kata mentor lah ya. Kalau dekat Gamat ni dia sangat lama lah, lebih kurang 20 tahun dia amalkan Gamat. Masya Allah. Dia wujud kot. Kalau dengan orang-orang otan ni saya ginilah, double tabik double salute. Bukan senang. Okay, so kalau tak ada apa, mungkin kita bersama Tuan Amin sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa dengan kita. So, salam kepada cikgu dan juga Puan Hasniza. Okay, Puan Hasniza ada ni, dia join live kita. Ada, saya nampak tadi dia komen ya sayang ke apa. Terkejut saya. Tak tahu dia cakap sayang kat siapa tu. Tak apa. Ya sayang. Terkejut kita. Aduh. Okay, tak apa. Dia sayang rakan niaga kita sebenarnya. Dia sayang dekat kita, dia sayang juga. Sayang kerana Allah. Ya betul. Okay. So setakat itu saja. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi untuk sesi akan datang, insya-Allah. Okay. So insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Fahaz kata itu kepada Nisa, I love you more. Okay, thank you very much. So, dengan sedikit apa orang kata cerita Steve Jobs ni tadi, sedikit sebenarnya saya sendiri pun dia rasa satu semangat, orang kata wow, kalau dia pun boleh berjaya, apatah lagi kita. Betul, dalam kehidupan kita memang kadang-kadang kita berada di atas. Ada kala kita jatuh, dan bila kita jatuh kita akan belajar sesuatu, maka insya-Allah kita akan di atas semula. So, sebelum penutup saya nak tak kalau saya kongsikan 5 tips dari seorang pakar dan jurulatih karier. Kalau nak, cek komen nak. Sebelum saya end live ni. Kalau nak lah kan. Kalau tak nak, saya tak share lah. Okay. So, nasib Kak Azura kata nak. Okay. So, kat sini saya nak sharekan sikit lah. Mungkin sebab saya ada join satu kursus dulu. Dia cakap menurut seorang pakar dan jurulatih karier yang dapat, ada 5 perkara yang dapat menolong kita menjadi seorang yang efektif. Ada 5 P. Okay. P yang pertama adalah predict, yakni ramal. Bina pandangan jauh, belajar untuk memikirkan terlebih dahulu masalah yang mungkin timbul, fahami bagaimana perkara-perkara berlaku, contoh corak, rutin dan kitaran semula jadi yang hadir dalam perniagaan anda. Okey, itu satu. Yang kedua, plan. Okey, rancang. Okey, orang yang proaktif, dia merancang masa hadapan mereka. Tulis rancangan kita, okey. Inilah kunci yang memastikan rancangan kita dilaksanakan dan disempurnakan. P yang ketiga, prevent, yakni halang. Kenal pasti halangan yang berpotensi bertukar menjadi isu besar yang membantutkan kemajuan diri, seperti macam rasa letih, kawan-kawan ajak minum dan sebagainya, dan cari jalan untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, tuliskan rancangan untuk mengatasi masalah tu. Sebagai contohlah hari ni dia nak buat benda lain, tapi ada kawan ajak keluar minum. Jadi apa yang, contoh saya akan katakan yang saya akan pergi setelah selesai kerja saya. So contoh, itu contoh yang dibagi. Yang keempat, P yang keempat adalah participate, yakni sertai. Okey, jangan jadi pemerhati.
Kita jangan tengok je, kita kena join. Macam anda sekarang, join live ni. Okay, bukan tengok orang share lalu kat wall, tengok je. Tak. Okay, jadi pemerhati, ambil inisiatif untuk mengambil bahagian, sentiasa menjadi sebahagian daripada penyelesaian, bukan masalah itu. Okay, yang kelima, yakni perform. Iaitu yang bermaksud laksana lah. So, mengambil tindakan yang efektif dan kena pada masanya. Orang kata macam Tuan Idris cakap tadi, orang yang proaktif adalah orang yang berada dalam kawalan dia, mengambil keputusan apa yang ada dalam kawalan dia. Yakni bertanggungjawab atas prestasi diri sendiri. So nak jadinya akhir kata yang saya boleh kata adalah menjadi proaktif bermakna bertanggungjawab ke atas kehidupan masing-masing. Okey, ingat bahawa tingkah laku kita adalah hasil daripada keputusan yang kita ambil, bukan daripada keadaan kita. Jadi, adakah anda seorang yang proaktif? Fikirkan. Ataupun adakah anda seorang mangsa yang terpaksa menjadi efektif? Yakni kata menjadi reaktif kepada keadaan dan manusia. Jadi, buat keputusan hari ini untuk memilih menjadi proaktif dan semuanya adalah pilihan anda. Okey? Jadi, bagus Kak Azra. Take note ya, take note. Jarang saya keluarkan tips ni. Okey, sekian itu saja. Terima kasih kepada rakan niaga yang menonton live ini sehingga akhir. Alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.